Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita di dapur Cik Den. Okey, hari ni Cik Den nak share satu lagi resepi yang cukup istimewa. Suatu masa dahulu kalau orang buat kenduri memang kata wajib lah. Dia akan buat menu ni. Okey, menu yang Cik Den masukkan ialah menu daging buku besar ataupun setengah orang panggil dia panggil daging kerutuk lah. Okey, kalau nak tahu apa bahan-bahan yang Cik Den letak dalam resepi daging buku besar ala-ala kenduri ni, okey, jom kita tonton video ni sampai habis. Dan kepada yang baru singgah ke channel Cik Den harap sudi-sudilah subscribe, like, komen dan share video Cik Den ni. Dan jangan lupa tekan butang locengnya sekali. Okey. Okay, inilah antara bahan-bahan yang Cik Den kita perlukan untuk kita buat daging buku besar ya. Okey, ni Cik Den ada 1 kilogram daging. Daging ni kalau 1 kilo Cik Den potong dalam lebih kurang dalam 4 ataupun 5 bahagian. Kalau nak kecil sikit boleh potong 6 ya. Okey, dan bahan-bahan utama dia untuk kita buat ni lah. Kita ada bawang merah dalam 6 biji bawang merah, bawang putih 1 inci halia, 1 inci kunyit hidup, 2 tangkai cili kering, 2 batang serai, dan kita ada ni kena ada ya. Ni kita guna dalam 2 paket. 1 paket gulai daging dan 1 paket serbuk kerutuk ayam dan daging ya daripada Adabi. Dan kena ada jugalah kerisik. Kalau nak sedap guna kerisik yang kita buat sendiri, tapi Cik Den tak ada, kita guna kerisik yang dah siap lah, beli kat kedai tu. Dan kena ada jugalah 1 keping gula melaka, dan bahan tumisan dia kena ada 3 sekawan ya. Dan sedikit biji ketumbar, dan untuk sayur dia Cik Den guna ubi kentang ya. Ubi kentang. Dan yang paling penting sangat-sangat ni, kalau kita nak buat daging buku besar yang sedap, kena guna santan segar ya. Lebih kurang Cik Den guna dalam 300 ml santan segar. Okey. Okey, bahan-bahan ni Cik Den nak kisar dulu, tapi Cik Den asingkan 2 ya. 2 biji bawang merah dan 3 ulas bawang putih Cik Den asingkan dulu. Yang lain kita kisar ya. Mula-mula sekali masukkan kita punya bahan-bahan, bawang halia, kunyit hidup, kita punya cili kering, dan masukkan sekali kita punya biji ketumbar ya. Kita nak kisar sekali, masukkan sedikit air dan kita kisar sehingga halus. Okey, untuk kita menumis pula, masukkan minyak ya. Minyak tu jangan terlampau sedikit ya, nanti susah kita nak menumis ya. Okey, bila minyak kita dah panas, kita tumiskan dulu 3 sekawan kita ni sehingga dia naik bau. Okey. Lepas tu bila dah naik bau, kita masukkan kita punya bawang. 2 biji bawang tadi kita mayang halus dan kita tumis. Ni tujuan kita buat macam ni, kita nak lagi kita punya nak lagi sedap ya kita punya resipi ni. Nak bagi dia harum. Okey, bila dah naik bau ataupun dah kekuningan, barulah kita masukkan bahan kisar tadi. Okey, lepas tu kita tumis sekali lagi bahan kisar kita tu sehingga dia betul-betul pecah minyak, sehingga dia betul-betul garing ya. Okey, gunakan api yang sederhana ya, jangan terlampau kuat api tu. Okey, inilah serbuk kari tadi Cik Den dah bancuh dengan air. Okey, dan bila dah kata dah pecah minyak kita punya bahan tumisan tu, barulah kita masukkan kita punya serbuk kari tu. Cik Den bancuh dua jenis serbuk kari tu Cik Den buat satu dan kita bancuh ya. Jangan habiskan ya. 2 paket tu jangan habiskan. Kita ambil separuh-separuh. Okey, lepas tu kita tumis sampai dia betul-betul pecah minyak sekali lagi. Tujuan kita buat macam ni pula, kita tak naklah kita punya bila kita makan tu kita akan cepat sakit perut. Dan gulai kita tidak mudah basi ya kalau kita buat betul-betul dia garing, betul-betul dia pecah minyak ni. Okey. Okey, lepas tu bila dah betul-betul pecah minyak, kita masukkan daging. Daging ni Cik Den masukkan daging. Okey, lepas tu kita biarkan sekejap dan kita gaul lah. Kita gaul daging kita tu bersama rempah yang kita tumis tadi tu. Kita nak bagi dia serap dia punya rasa asli rempah tu. Okey, kita gaul-gaul dan kita rehatkan sekejap sampai dia kata bukan dalam 2-3 minit. Okey, bila dah kita
biarkan sekejap lebih kurang dalam 2-3 minit. Okey. Dan Cik Din nak masukkan air ya. Okey, lepas tu kita masukkan air. Air ni lebih kurang tengoklah terpulang pada berapa banyak daging tu. Tapi Cik Din buat lebih kurang, Cik Din masukkan lebih kurang dalam 800 ml air. Okey, kita masukkan dan kita biarkan, kita nak didihkan dulu kita punya bahan-bahan kita ni. Kita nak biarkan daging kita tu biar betul-betul empuk dulu, barulah kita boleh masukkan santan yang selepas daging kita betul-betul empuk ya. Okey, inilah Cik Din gunakan juga petua ni ya. Nak lembutkan daging tu kita gunakan garfu dan masukkan dan Cik Din tutup dengan penutup ya, nak bagi cepat daging kita tu masak ya. Okey, nampak tak air yang kita masukkan tadi tu dah berkurangan dan kita punya daging tu agak-agak dah empuk. Barulah Cik Din masukkan kita punya santan. Ni Cik Din beli santan ni, Cik Din simpan dalam peti air, dia dah beku sikit lah. Okey, lepas tu kita kacau-kacau sekejap. Okey, bagi santan kita tu betul-betul larut dengan kita punya kuah ni. Okey, penting ya kita gunakan api yang sederhana untuk kita buat gulai macam ni. Okey, kalau kita gunakan api yang besar, yang kuat, okey, nanti gulai kita cepat berkerak dekat bawah tu bila kita masukkan santan tu, dan kita punya kuah tu agak-agak berketul lah. Dan kena pandai lah, kena selalu kacau ya sampai kuah kita mendidih. Dan bila dah mendidih, boleh masukkan kita punya gula melaka dan asam keping ya. Dan boleh juga masukkan kita punya ubi kentang tadi tu. Cik Din tak belah lah ubi kentang ni, tengok macam mana ya. Kalau dia dia susah untuk dia empuk, bolehlah belah ya nanti. Tapi Cik Din cuba juga. Kita nak, sebab Cik Din nak buat lain dari yang lain dah sikit lah, orang kata. Okey, kita kacau-kacau sekejap bagi kuah kita ni agak kering ya. Dan biarkan dia mendidih sampai kuah kita betul-betul kering ya. Okey, buat daging buku besar ni, dia tak, orang kata dia tak cair sangat, dan kita kena buat sampai dia kuah kita tu betul-betul kering. Nampak tak? Jadi macam ni, tu tandanya gulai kita ataupun daging buku besar kita ni hampir masak ya. Okey, sebelum kita matikan api, Cik Din masukkan kerisik dan juga perasakan dengan sedikit garam ya. Kalau nak letak penambah rasa tu pun boleh juga ya. Okey, lepas tu kita kacau-kacau sekejap dan kita tunggulah sampai dia, orang kata, kita punya gula melaka tadi tu hancur dan garam kita tu larut. Okey, Cik Din nak keluarkan dulu lah sudu ni. Sudu ni kadang-kadang dia membuatkan kita nak kacau dan nak balik-balikkan daging tu agak sukar ya. Tak tahulah menjadi ke tak. Cik Din tak pernah guna petua ni ya, nak lembutkan daging, tapi kita tengok hasil dia macam mana nanti. Okey. Okey, sambil-sambil tu boleh kita balikkan dan kita perlahankan api. Okey, biarkan daging kita ni, orang kata, kita punya kuah tu betul-betul orang kata sampai dia pecah minyak. Nampak tak? Bila dah betul-betul pecah minyak macam ni, kita boleh nampak dia punya minyak tu dah keluar, dia betul-betul dah pecah minyak. Okey, daging kita pun dah empuk dan kita punya ubi kentang tu Cik Din risau dia tak empuk. Cik Din belah ya. Okey, dan bolehlah kita matikan api. Kita punya daging buku besar pun dah masak ya, dah siap. Okey, bolehlah kita hidangkan. Nampak tak dia punya kuah tu, dia, orang kata, tidak cair ya. Dan dia melekat, dia berkeladak lah. Kalau Cik Din panggil, dia berkeladak ya. Dia pekat, melekat dekat kita punya daging tu. Nampak tak? Kalau tak pekat, dia tak panggil daging buku besar ya. Dia panggil gulai saja ataupun kari saja. Okey, bila dah jadi macam ni, barulah dia menjadi kalau kita nak buat kita punya daging buku besar ataupun daging kerutuk ni. Okey, nampak tak? Memang sedap lah. Okey, hasilnya dah pun siap ya. Kita punya daging buku besar. Resepi untuk hari ini. Okey, resepi kenduri yang orang kata dulu-dulu kalau kita pergi makan kenduri, memang selalu ada menu ni dekat kita punya hidangan tu. Tapi sekarang dah, orang kata, dah hampir jarang dah orang buat resepi ni. Memang semakin hari, orang kata, semakin dilupakan lah resepi ni. Tapi
Sangat sedap ya. Nampak tak kita punya daging tu lembut ya. Mungkin petua tu menjadi, letak sudu tu ataupun letak garfu tu menjadi ya untuk kita lembutkan daging. Dan kawalan api dan juga masa memasak tu juga salah satu faktor lah untuk kita buat daging buku besar kita ni betul-betul lembut. Okey, kepada yang dah menonton, Cik dah harap jangan lupa cuba buat. Sehingga jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.